So next project raya ke-7 saya dah start bekerja. Okay, sempatlah beraya apa semua kan. Sempatlah beraya. Raya ke-7 saya dah kerja. And then sampailah bulan September. So preparation untuk filem ni? Preparation untuk filem ni sebabkan filem ni okay, filem ni boleh ke spoil? Okay, karakter dia agak dia agak trigger saya punya mental. Okay. So saya memang lambatkan sikit nak masuk roh dia. Okay. Sebab saya tak nak efek mood raya saya. Okay. So memang saya dah dapat skrip dah lama, tapi memang saya avoid dulu sebab saya tak nak too into it. Saya tak nak dia efek saya punya mental. Okay, bercakap pasal mental. Apa tu? Kan sebelum ni Jana sendiri pun ada bercakap pasal mental punya health apa semua, awareness apa semua. So boleh ke kita cakap pasal benda tu? Boleh lah. Boleh Boleh abang. kena minta izin juga. Kita tak nak terus macam selamba je. Itu pun kalau Jana okay, boleh cerita lah. Kalau tak boleh tak apa, tak ada masalah. Boleh. Saya okey je cakap pasal mental saya. Cuma saya tak tahu penerimaan orang lah kan. Okay, kita cakap pasal, kalau Jana cakap pun Jana cakap based on Jana punya experience. Faham. Kita tak perlu ambil orang lain ke apa ke, yang Jana punya experience saja. Faham. So apa soalan abang? Soalan dia apa sebenarnya yang ada kat Jana? Apa sebenarnya yang ada kat saya? Yang Jana sedar, Jana rasa Jana ada benda tu. Oh, okay. Selama ni Jana mungkin fikir lain, tapi sebenarnya itu benda tu dah ada. Saya ingat buatan orang. tak kebanyakannya mesti fikirnya tu, betul tak? Betul. Kita dalam industri ni, bila kita ada benda yang kita rasa macam tak normal ni, kita rasa buatan orang ni kan. Sebab benda tu yang banyak kali juga jadi yang buatan-buatan orang tu. Ada juga, tapi banyak kali dah berubat. Tapi tak teruk lah. Saya bukannya self-diagnose. Saya memang doktor diagnose saya ada bipolar disorder. And saya pergi ke klinik, and finally saya decided untuk pergi ke klinik. Specialist lah. Apa specialist nama dia? Bukan. It's called DA. Dia orang panggil DAS. Okay. DAS. DAS ni untuk ni lah mental lah, specialist kan. So memang saya pergi sana untuk check kenapa saya rasa macam ni. Macam tu ketika itu. Dan kenapa saya start rasa teruk sangat? Sebab at that time I am supposed to be thankful. I was supposed to be thankful. I was supposed to feel happy. Because kalau ikutkan dari segi financially, family, love life, business, semua macam okay. Tapi dalam keadaan tu saya rasa macam kenapa saya tertekan sangat-sangat. Okay. Tertekan yang macam saya tak nak keluar rumah, saya pakai baju saya tak okay, saya rasa sangat-sangat pressure. Saya tak nak pergi kerja. Padahal bila saya fikir, sebab saya jenis orang yang suka self-reflect. Saya akan fikir balik. Okay, kerja aku okay, financially aku okay, family okay, love life okay, kan? Semua okay. Kenapa aku rasa macam ni? Kenapa aku rasa teruk sangat? Sebelum ni saya banyak kali rasa macam tu. I always feel like macam I ada dekat my lowest point kan. Tapi I selalu ada point yang I boleh blame. Faham tak? I boleh blame my financial, I boleh blame my family, I boleh blame orang lain, my environment, I boleh blame orang lain. Yang ni sebabnya I jadi macam ni. Tapi masa tu I rasa macam I tak ada point nak blame, kan? So I terus pergi jumpa doktor, and then from there doktor diagnose me ada bipolar disorder, and it's actually genetic lah. Dia serius ke? Dia maksudnya I tak tahu bipolar ni ada stage dia ke apa ke? It got severe lah. Dia memang dah, bila you dah sampai point yang macam tu, maknanya dia dah teruk sangat, because you tak treat kan, you tak makan ubat dan sebagainya. So doktor cakap memang kalau
orang yang daripada kecil dia dah ada benda ni, and bila lama-lama dia akan teruk lah. So ramai orang cakap Jana ni bipolar sekarang sebab ada isu lah apalah kan. Saya ada bipolar daripada saya kecil. Sebab dah tahulah sekarang ni kan. Cuma saya tak pernah pergi jumpa doktor. So bila saya jumpa doktor diagnose saya ada childhood trauma, and that's what make me macam, sebab tu dia buatkan benda tu makin teruk. Dia develop daripada kecil. So bukan sebab career saya as artist, saya nak attention, saya kata saya ada bipolar. So maknanya benda yang tak di-treat, yang you tak diagnose sebab apa kita semua, tak treat dari kecil, dia jadi makin teruk. So sekarang teruk lagi ke? Sebab saya tak makan ubat, and every time saya jumpa doktor saya, kalau teruk sangat dia akan marah saya sebab saya tak makan ubat. Oh, you kena makan ubat. Sebab bipolar tak ada ubat. So ubat bipolar is not the same as depression and anxiety. Okay, tu bipolar is chemical imbalance. Okay. So ubat tu function dia untuk calm you down. Okay. Relax lah, and then dia betulkan your chemical flow in your brain. Maknanya bipolar ni dia tidak boleh sembuh. Tak boleh sembuh. Oh, okay. So dia cuma boleh relaxkan you. So maknanya ubat tu je lah yang untuk bagi you tenang sikit. Sebab tu bila I tak makan ubat, kalau I macam relapse, doktor akan marah lah. Faham. Kedegilan tu part of you juga kan? Because ubat tu sangat tak sesuai dengan kerja kita. Oh, maksudnya kalau kita shooting you makan, tak boleh. Dia buat you sengih je ke apa macam ni? Dia buat I baik sangat. Okay, alright. Dia akan buat I setenang-tenang manusia. I tak boleh marah, I jadi emotionless. I tak marah, I tak nangis. I jadi numb. So takkan I nak berlakon dalam keadaan numb. Betul. So I rasa dia dari segi pemikiran dia sangat bagus lah. Bila I makan ubat, I akan rasa sangat tenang. I akan cakap dengan tone yang sangat slow. Orang selalu cakap Jana ni cakap kuat, Jana cakap kuat. I cakap kuat sebab my brain inside, the voices inside my head is too loud. Okay. So I tend to speak louder than my own voice. Faham tak? Faham. So bila so all this while I always have issues dengan nak solat. I takkan boleh khusyuk. Selalu ada banyak suara yang akan bercakap dengan I masa tengah solat. Yang I pergi jumpa doktor tu, hari tu yang I decided untuk jumpa doktor, there's too many voice inside my brain. Your voice? My voice. Tapi macam-macam version. It's not, I tak tahulah macam-macam version ke, but they are telling me different things to do. Okay. It's like one from back of my head, depan, kiri, kanan, depan, belakang. And yang masa time I pergi jumpa doktor tu, dia sampai tahap yang I have another voice yang I paksa untuk zikir, and I have another voice yang I paksa untuk jerit, to stop all the voices untuk diam. Okay. Like one voices you dalam otak macam subhanallah walhamdulillah, lagi satu macam tu. That's how I feel inside my brain. Dah tu ada lagi voices yang lain juga. Yes. And the voices yang lain akan cakap macam, okay, kau kena buat macam ni, kau kena buat macam ni. And another voice is cakap, okay, aku rasa dia tu sebenarnya macam ni. And then dia ada lagi satu voice, oh, aku rasa kau ni sekarang ni tak okay ni, kau kena ni. There's so many people inside my brain is speaking to myself. That's why sekarang bila saya tak ambil ubat, I tend to speak louder than other people. Orang akan rasa macam, kenapa jangan cakap kuat? Because my voices in my head is keep talking to me all the time. Even sekarang I tengah cakap dengan you, the voices is still talking to me. Okay. So maknanya you tak makan ubat? Sebab I tak makan ubat. Okay. And sekarang I'm at my depression phase. But you cannot see it. It's because I'm faking it. Yeah. So it's really hard because I have to fight my own self. Okay. I tadi dah perasan dah macam tu. Masa you cerita pasal, especially about your family. Tapi after that you okay balik. Are we cool? So benda ni tak boleh fake tau. Benda ni tak boleh tipu. Apa yang I baru witness ni memang macam, tu dia. Tapi tak apa. Still I can see that you boleh control juga without your ubat.
Okay. Dia effect physical lah. It's not just the voices in your head, the noises tak. Dia start to affect your vein. You start rasa badan you stress, urat-urat tegang, rasa lenguh, sakit badan sangat-sangat because brain you cramp. Dia macam haywire. So you tak tahu nak fikir mana satu dulu. Tapi logik lah kalau betul lah macam you cakap tadi. I rephrase balik apa yang you cakap, yang kalau kita punya kerja ni, kalau even I kalau ada situation macam you kena makan ubat, tak jadi you. Tak boleh. Tak boleh tak boleh. And ubat tu sangat penting lah sebenarnya. Kalau boleh, untuk siapa-siapa yang boleh dapatkan ubat, boleh jumpa doktor, pergilah jumpa doktor and dapatkan ubat yang dengan dos yang betul. Takut ada yang overdose juga sebenarnya. So dapatkan dengan dos yang betul. And satu lagi masalah sebagai seorang pesakit bipolar ni adalah, atau mana-mana pesakit mental, ubat dia bukan satu tau. Banyak Different ubat, dia don't work for different people. Faham? Oh, kalau for example orang ni lain. Macam you bipolar, I bipolar. Ubat tu mungkin kena dengan you, tapi ubat tu tak kena dengan I. Okay. And ubat mental ni ada banyak. So you have to try and error. So you kena try. Ubat ni you akan tengok ubat ni boleh menggemukkan dah makan. Ubat ni akan buat you jadi tak ada perasaan. Ubat ni tak boleh buat you berdiri, you rasa pening sangat-sangat. And so you kena try ubat sampailah you dapat ubat yang kena dengan badan you. So dia tak macam pergi jumpa doktor sekali dapat ubat terus okay, tak. You kena try banyak-banyak jenis ubat. Penat tu nak try banyak-banyak ubat tu. Tapi apa-apa pun pergi diagnose dengan proper specialist. Betul. Kalau ada rasa macam, bukan kita nak minta, tapi macam ada semacam ke apa ke, pergi check lah. Betul. Boleh je check dua-dua. Check yang kerohanian punya macam Darushifa sebagainya. Ya, itu pun penting. Penting juga. Kadang-kadang orang cakap, ya ke noises tu betul-betul kan. Mungkin orang ingat tu bunyi syaitan ni, rojim ke apa kan. Boleh jadi juga sebab benda tu so pergi check. Dia boleh kena-mengena juga. Betul. Pergi check. Dia mungkin benda-benda macam tu jugalah kan. Jana check juga kat Darushifa. Check juga. Ada 2-3 tahun sebelum saya pergi jumpa doktor yang sebenar, memang saya banyak kali gunakan khidmat ustaz-ustaz lah. Tapi bagus lah you keep on trying. Kita ikhtiar lah, tengok apa yang tak kena kan. Macam saya cakap daripada dulu, I always have a reason for me to blame kan. Tapi dah sampai tahap yang I rasa macam tak jumpa lah benda nak blame ni. So something else lah tu kan. Betul. Okay Jana, recently you yelah bintang paling popular. Even I pun ada wish you congrats apa semua kan. And you reply. You reply balik. Okay, so you expect tak benda tu? You yelah, benda tu is a bonus lah, bukan kita nak itu sangat pun. Itu salah satu doa saya lah. Saya tak expect, tapi itu salah satu doa saya, which is kita nak jadi yang terbaik. Saya nak jadi yang terbaik dari segi lakonan, dari segi populariti atau sebagainya. Saya nak jadi yang terbaik. So bila dapat apa yang kita minta tu, dan sebenarnya ni adalah salah satu doa saya masa saya pergi umrah. Okay. Tapi saya tak doa anugerah bintang popular. Saya just doa minta anugerah yang terbaik lah. Mungkin ada anugerah yang terbaik lepas ni, ada lagi insyaAllah kan. Anugerah lain maksudnya more than apa yang ada sekarang lah. More than apa yang sekarang. Kalau orang tanya saya happy ke tak dengan gelaran bintang paling popular, saya tak berapa gembira sangat. Saya rasa tu rezeki lah, alhamdulillah lah, satu pencapaian yang okay, saya dah unlock lah that goals kan. Dah dapat dah. Tapi it's not what I want to carry. Macam selama-lamanya digelar bintang paling popular, and I tak boleh nak proud dengan gelaran tu selama-lamanya. Benda tu sementara. Pingat tu janganlah duk pakai. Tak nak pakai je. Benda tu benda
berita satu malam je pada saya. Okay. Berita satu malam je. Saya tak bangga pun dengan pencapaian tu sampai hari ni. Tapi alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah rezeki, alhamdulillah. Ya, dapat kereta, alhamdulillah. Tapi macam saya katalah, dia bukan satu cerita yang saya boleh carry sampai anak cucu cicit semua. Pada saya pencapaian populariti ni hanya sementara. Untuk saya nak jadi terbaik yang dari segi quality lah. And itu apa yang saya cuba untuk strive lah start this year. Sebab saya memang pilih quality. Saya try my best untuk macam limitkan penglibatan saya dalam drama di TV. Okay. Saya cuba untuk pilih-pilih benda yang bagus. Okay. Saya try. Konten yang lebih baik kan? Konten yang lebih baik. Kalau tak dulu kita tak memilih-milih. Time tu kita sapu je asal boleh yang mana buat duit. Sebab masa tu je ada vision lain. Betul, tu vision saya time tu lain. Sekarang ni saya bila dah banyak profession macam tu. Maksudnya bila saya tak berlakon, saya boleh buat hosting kan. So bila saya hosting tu, dia dah cover banyak lah compare dengan kita berlakon drama kan. Betul. So saya rasa saya lebih berpeluang untuk memilih-milih naskah. So, bukannya pasal sombong. Tak, bukan sombong. Tapi untuk you sendiri jaga quality. Betul. Sebab pada saya tak nak orang cakap Jana ni tu glamour je, popular asal je. Boleh je. Tapi quality biasa-biasa. So baru tahun ni lah saya nak start untuk memilih-milih. Rasa ni dah boleh kot. You pun dah apa yang you dah achieve pun boleh lah. Bukannya pasal memilih-milih tu, tapi you nak jaga tapi sebab lagi satu, jadi lebih baik kan. Saya start sedar yang saya lebih minat di belakang tabir sebenarnya sekarang. Saya rasa bekerja sebagai seorang pelakon ni satu benda yang penat lah sebenarnya. So you nak less penat lah ni. And it's not healthy for my mental. Okay. Directing Directing okay sangat. Masih boleh okay lah. Sebab I tak payah fake untuk jadi orang lain. Faham. Macam bila berlakon, kita kena masuk roh and jiwa and kena faham karakter orang lain. So benda tu sebenarnya kontra dengan perangai kita. Bukan perangai, dengan noises dalam otak saya ni. Oh okay, alright. So dia berlawan-lawan kan. Jadi pelakon macam tu lah. Kita sedih, kita depressed, tapi kita kena fake kita happy. Bukan fake dekat set kerja, tapi bila kita berlakon tu kita kena bawa watak happy sangat-sangat. Dalam hati kita meronta-ronta nak cakap aku sedih, aku tak nak keluar. Kalau kita tak nak kerja macam tu lah. Tak nak kerja. So dia berlawan-lawan kan. Tapi macam kalau direct tu you boleh untuk ada rasa you. Kan? You boleh je muka you macam tak ada perasaan. Muka tu je kan. Muka macam tu je. Nak marah boleh marah. Kalau you sedih pun it don't affect other cast. Kan? Kalau pelakon you tengah sedih macam ni you nak jadi happy kan. Yelah betul. Susah kat je Jana ni sebenarnya. So I rasa itu yang paling sesuai lah untuk I punya mental. Pelakon ni okay, I minat berlakon. Cuma I rasa dia tak bagus untuk mental I. Oh okay. Now you dah realise benda tu. Okay, tapi of course minat you berlakon tu masih banyak lagi. Cuma you nak cuba. Betul. Banyak lagi lah apa semua kan. Tapi selagi kata nama kita ni public figure, kita akan tetap kena berlakon. Even kita tak dibayar untuk berlakon. Bukan nak kata because orang tak nak tahu masalah kita. Yalah. No one cares. Kalau you tengah stress, orang nak ambil gambar dengan you and muka you stress. And kalau you tengah sedih, orang nak ambil gambar dengan you, muka you sedih. No one care. Dia orang nak you ambil gambar and you senyum sebelah dia orang. Yelah. In every day itu je lah sebenarnya. Dia nak benda yang happy. Tapi kita kena itulah kita punya contribution kot dekat diorang. Sebab they support us. Kan? Diorang yang support kita, diorang support drama kita. Saya tak pernah pun rasa terpaksa senyum dengan fans atau siapa-siapa yang datang minta ambil gambar. Or bila every time meet and greet ke apa-apa ke kena jumpa orang, saya tak pernah pun rasa saya kena fake. I enjoy doing that. It's just dia berlawan-lawan dengan noises in my head. Tapi I can see that you punya engagement dengan your fan, you ada fan club, you apa semua sangat bagus. Boleh nampak walaupun you tak perlu beritahu I tengok you punya story ataupun you punya Instagram ke atau Facebook, Instagram lah mostly. So I can see that you punya engagement you dengan your fans baik.
Alhamdulillah, saya memang ingat nama diorang. Itu yang yalah. Saya ingat nama fan-fan saya. Yalah, you punya Instagram je berapa juta. Lepas tu you boleh nampak macam you memang close dengan you punya fan club semua. Betul? Sebab I rasa diorang tu support lah. And kalau nak fikir balik, siapa kita ni manusia biasa je pun orang nak support beriria kan. Kita bukannya artis Hollywood. Artis Malaysia je pun keluar sikit daripada pergi Bangkok, pergi Indonesia orang dah tak kenal dah. So tak ada apalah nak dibanggakan sangat sebagai artis Malaysia ni. So I kena thank them lah. I kena, and I never treat my fans like fan. Ya, macam kawan. I treat them like my family. I kalau diorang lepak dengan I, diorang ambil gambar dengan I cakap ni boleh tak jangan ambil gambar. Okay. Bukan marah tau. Tak, kita nak boleh tak kita lepak. I cakap dia bukan marah. I cakap dia treat me like a family. You won't take photos with your family all the time. And you won't record them all the time. So treat me like a family because I'm treating you guys like a family. So diorang faham lah benda-benda macam tu. Bila nak balik macam tu baru dia ambil gambar. Okay lah, tak apalah. Kalau tak awal tu yang mana yang tak faham, dia akan macam sambil kita lepak tu dia akan record je video all the time kita cakap kan. So it makes me feel awkward and I don't feel happy kan. So I kena voice it out lah yang cakap yang I tak rasa okay. I not hang out dengan you guys as a friends, as a family. Tapi kalau you guys treating me like I'm artist, I rasa I tak boleh lah ada that bonding dengan diorang. Mesti ada gap. Betul. Kan? So alhamdulillah diorang yang mana close dengan I tu diorang faham that situation lah. Okay lah. So benda tu boleh tengok lah. Boleh tengok. So it's good to know yang you memang treat diorang macam your family juga. Kan? Ada time sampai I panggil fan gathering, I ambil semua phone diorang. Oh tak, jangan ambil gambar apa semua. Ambil gambar. Last dia baru ambil. So kita nak sembang. I want to know them, I want them to get to know me. What's the point of recording everything kan? Kita nak sembang. Betul. So itu je lah. Dah berapa lama benda ni macam ni? Yang you decided tu macam jomlah kita, boleh tak kita kenal each other betul-betul? Daripada dulu. Dulu I akan bagi tahu my admin. I akan cakap dengan admin fan club, boleh tak bagi tahu diorang jangan ambil gambar dulu. Kita ada photo session after. And then dalam lama-lama ni I cakap direct je. Yalah. Yang mana yang dah jumpa few times kan. Kan mostly fan club ni orang-orang yang sama. Yalah, betul. Dia pusing-pusing situ je. Dia akan pusing situ. So bila dia orang jumpa banyak-banyak kali, I akan macam cakap je sebab kita dah selesa, mula rasa selesa dengan orang. So kita cakap direct je apa ni. Baguslah you treat diorang macam tu. So diorang pun tak rasa macam, of course pada awalnya memang diorang support you because diorang suka dengan talent you, dengan mungkin you punya penampilan apa semua, your character apa semua. But after a while diorang dah get to know you better. Bila you pun sini cakap, boleh tak jangan ni, boleh tak kita macam berkawan betul-betul, get to know each other betul-betul. So rasanya diorang lagi appreciate. So I tak suka, I cakap dengan you Abang Zain daripada awal, I tak suka double standard. Betul. I tak pernah rasa I seorang artis. I'm working. This is how I work. I bekerja sebagai seorang pelakon, penyanyi, pengacara, director dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan saya. So dari segi personality dan sebagai individu, saya adalah seorang manusia biasa. Saya tak suka orang treat saya special. Saya tak boleh. Kalau orang bagi saya double standard treatment, saya tak boleh. Saya tak boleh orang macam Jana, orang lain sebab baik, saya tak boleh. Cakap je jujur. Tak payah nak macam cantiknya Jana ni. Walaupun tak cantik, tapi orang cakap cantiknya. Tak payah. Just because saya Jana ni, orang terpaksa cakap macam tu, tak payah. You tak nak double standard tu? I tak nak. I tak suka double standard. Double standard tu sebenarnya main peranan yang penting juga. Maksudnya maksud saya kalau kita tak suka double standard, kita pun tak nak orang treat kita double standard. Betul. Kan? So apa yang you buat ni di landasan yang betul lah. Betul. So that orang appreciate you because you my personality lah, myself lah. Pasal you Jananik. Betul. I tak nak orang have to macam fake their self just because I'm Jananik. You have to be nice to me. You have to treat me nice because I'm Jananik. So the branding Jananik ni, for me, I nampak sekarang dia more tu telus lah. Ya, you nak jadi diri you je, itu je. You tak nak orang suka you because dia orang perlu suka you. Betul. Kan, just suka you because of you as Dia yourself. suka I pasal kerja I. Dia orang suka lagu I. Pasal dia orang sukalah lagu I. Maknanya it's nothing related to me.
Memang betul tu kerja saya yang buat, suara saya, lakonan saya, reaction muka saya. But personality Jananik yang you guys tengok is not the real me. It's the brand that I created. So it was never me. Tak pernah pun Jananik tu adalah saya. So kalau orang benci Jananik pun, it's not me. The character Jananik. It's the character, it's the content, it's the things that I have to do to stay relevant. It's all about the branding. Jananik, bukan saya. So sekarang ni I'm talking to Nurul Jannah. You are talking to Nurul Jannah, but I don't think Nurul Jannah still because ada kamera. I rasa Nurul Jannah yang sebenar kat rumah kot. Faham. Ini masih ada Jananik, masih ada PR. Masih ada PR. Okay lah, Jananik sikit, Nurul Jannah sikit. Sometimes you ada cakap dengan Nurul Jannah kat sini mungkin 20%. Adalah you bagi kat I sikit. 15% ada sikit. Ada sikit. Okay lah, that's good to hear. Okay Jannah, daripada awal I borak dengan you nak continue study in filmmaking. Kalau boleh fulfill lah benda tu. InsyaAllah. Fulfill benda tu kalau boleh. Sebab I think you tak main-main untuk buat benda ni. You tak pernah main-main pun. Even di segi lakonan. But I have two goals. Okay, apa dia? One is for me to proceed study untuk I become better in the industry lah. Or the other goals is for me to just leave the industry and stay somewhere else outside of this country. That is my goals. Only if I reach my final goals, which is financial freedom. Okay. Only if. Maksudnya you nak settle down. Selagi I ada kat Malaysia ni, maknanya goals I financial freedom tu tak sampai lagi lah. Maknanya you nak settle down lah. Sebab I cakap I tak suka double standard. I don't want people to see me as Jananik. I want people to, I nak orang tegur I bila orang rasa betul nak tegur I. So kalau I rasa the only way for me to do it is for me to live outside of Malaysia. And keluar daripada benda ni semua. And keluar daripada ni, which is orang takkan kenal I keluar lepak makan pun no one rasa macam nak tengok I, nak tegur I, because they don't even know me. So itulah maksudnya mungkin the only way. Leave the industry, pergi tempat lain, and hiduplah sebagai orang normal. Live your life, settle down, jadi Nurul Jannah balik. Betul. Itu impian yang itu kedua. Itu impian I. Yang kedua ke atau memang itu sebenarnya final lah. Final lah. Itu final goals. InsyaAllah. Ya, kita manusia. Mana tahu tiba-tiba durian runtuh kan? Kita tak tahu durian runtuh tiba-tiba boleh financial freedom, happy gila babi, boleh beli rumah dekat outside of Malaysia, boleh stay dekat outside Malaysia. Outside Malaysia, banyak kali cakap outside Malaysia ni mana tu? Tak tahulah mana, as long as tempat yang orang tak kenal lah. It can be anywhere lah. Betul. Okay. InsyaAllah your dream tu akan dapat lah nanti. InsyaAllah. Sebab sampai satu masa kita sebagai manusia pun, of course, macam even me, I've been doing this for the past 20 plus years. Sampai satu masa pun macam aku nak jadi Zain je lah. Bukan Zain Rafiq ataupun Zain yang as an actor apa semua. Aku just nak jadi Zain yang kena Zain, yelah, orang yang kau kenal daripada kecil, macam tu. Betul. Sebab tu my close friends memang daripada sekolah. I don't have close friends yang dalam industri. Sangat. Because untuk I orang yang layak untuk tahu everything or I can communicate with is orang yang tahu what happened to me in the past, macam tu. I have that. I have like more than 20 school friends yang daripada darjah 1 sampai sekarang still kita orang lepak lagi apa semua. Dan dia orang telus lah. Telus. Tapi kena balance lah. You kena balance lah benda tu. Kalau semua nak kawan dengan orang yang gempak-gempak just because you ada dalam industri pun. So okay lah, Alhamdulillah. Okay Jannah, give me 5 tips macam mana you achieve your goals. Straightforward. Okay. Satu benda yang mungkin kenapa saya rasa menjadi seorang bipolar ni membantu adalah seorang pesakit bipolar, they tend to do something drastically. So sebab tu saya punya the way I achieve things dia macam cepat tau. Sebab I macam tak boleh untuk take time macam orang lain.
which is actually is not good for your mental health. Tapi so benda tu kena ketepikan sebab saya dah masuk special case. So saya nak bagi tips pun saya tak tahu tips saya benda yang betul ke tak. Okay, salah satu tips dia daripada dulu is saya selalu pegang yang always upgrade lah. Always upgrade in term of kerohanian, in term of your financial, in term of your everything. Always upgrade, which is I tak boleh duduk di tahap yang sama. So itu one tips. The second tips, jagalah hubungan kita dengan Yang Esa. That is also the major things yang saya selalu pegang daripada dulu. Because kalau kita tak, sebab yang memberi di atas, kan? Jadi kalau kita sebagai orang yang meminta, kalau kita tak pernah meminta, kita tak boleh expect dia akan bagi. So minta lah. Kena minta. And kena minta spesifik. This is my tips. Minta spesifik. Every time you doa, you minta you nak apa? Nak rumah banglo, cakap nak rumah banglo. You nak kereta sport apa nak? Cakap specifically. Because doa ni, kita doa, kita kata nak kereta. Dia bagi lah kereta. Kita Hot Wheels pun dia bagi kereta. It's kereta. So you have to be specific with what you want. And then third, tu dua benda yang saya buat lah. Yang paling kuat. One upgrade. Yang menjadi. Ya, itu memang menjadilah. Alhamdulillah. And ketiga, jaga mak bapak kita. Sebab keberkatan tu dia datang daripada ibu dan ayah kita. Kalau gaji kita kecil, kita bagi sikit. Kalau gaji kita lebih, kita bagi lebih. And jangan berkira dengan ahli keluarga kita lah. Yang keempat dah Tadi 3 kan? Lagi 4. Yang keempat, kena selalu ni lah, bersedekah. Saya sebenarnya jarang juga bersedekah. Tapi sebab kita ada bayar zakat dan sebagainya kan. Tapi bukan nak kata saya jarang bersedekah. Saya selalu belanja orang makan. So saya tak ada spesifik sedekah dekat anak yatim. Saya tak ada spesifik sedekah dekat golongan asnaf ke. Tapi saya selalu belanja orang makan. Benda tu is macam saya tak pernah masukkan dalam kebaikan saya pun. Sebab saya tak sedar pun saya belanja orang makan. Sebab belanja orang makan ni, pada saya, kalau orang tu makan mahal ke, orang makan banyak ke, saya nak belanja orang apa pun, saya tak pernah berkira pun. Sebab pada saya, makan. Benda tu makan. Jadi darah daging diorang. Jadi diorang happy. So saya belanja makan. Ini tips saya lah. Saya tak tahu benda ni membantu ke tak dalam kejayaan. Saya tak tahu. Yang kelima apa Yang kelima, disiplin lah. Disiplin. Jaga kerja kita dengan orang. And jaga hubungan kita dengan orang. Tak kisah apa pun pekerjaan kita, siapa pun orang yang kita bekerja dengan, kalau orang tu sebagai seorang cleaner sekalipun, just be nice to everyone and be kind to everyone lah. Because orang-orang ni yang sekecil-kecil orang ni, sekecil-kecil perwatakan orang ni yang akan mendoakan kita. Amin. Walaupun kadang-kadang nak marah, tapi kena sabar. Macam tu kan. Kadang-kadang bila deal with people ni, it's quite tough lah. Manusia ni ada macam-macam ragam, macam-macam perangai kan. So, tapi kita kena fikirlah, adanya manusia-manusia yang menguji kita ni adalah untuk meningkatkan tahap kesabaran kita. Betul. Tanpa orang-orang yang menguji ni, mungkin kehidupan kita rasa bosan. Dan tak upgrade. So kita kena deal dengan pelbagai ujian supaya ujian tu menjadikan kita seorang yang lebih baik. Dan yang paling penting, jangan riak dan takbur dengan sombong dengan apa yang kita ada. Sebab benda ni hanyalah pinjaman dan sementara je. Hari ni kita boleh ada di tempat yang tertinggi, esok mungkin kita ada di tempat yang paling rendah sekali. We never know what the future holds. So I tak rasa bangga dengan apa yang ada. Kalau orang tanya apa pencapaian saya tak tahu. Tapi bersyukurlah. Tapi bersyukur. Jangan orang cakap tak bersyukur. Saya bersyukur because I always want to achieve more. I always like forgot. I always just forget what I already achieved. Kalau dah achieve tu, I dah lupakan dah. Let's start a new one.
Macam tu. Itu upgrade tu. Okay tu. Okay Jana. Alright, thank you. Thank you so much. 360k. Thank you so much sebab ada kat sini. Bukan senang dapat Jana ni. Tapi kalau kita message dia, dia reply. Itu yang bagus pasal dia ni. Kan? Thank you semua yang sudi dengar cerita saya. Sorry lah kalau ada kekurangan ataupun ada benda-benda yang sensitif. Segala yang baik tu daripada Allah SWT, yang buruk tu saya lah. Amin. Kalau ada peluang lagi, saya nak berborak macam ni lagi, InsyaAllah in the future. InsyaAllah boleh. Boleh. Okay, terima kasih Jana. Thank you so much. Alright, thank you. Take care. Okay, bye-bye. Alright.